Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali ke channel saya, channel Rasingan Trader. So untuk video kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua cara saya entry dekat counter scalable dengan teknik SMC. Okay. So kalau siapa yang follow saya punya channel Telegram, okay, Rasingan SMC Trader Official, saya pernah share lah saya punya entry counter scalable ni. Entry saya dekat harga 205. Dan ini saya punya screenshot masa hari pertama. Okay. Hari pertama price berjaya naik sebanyak 36%. Okay. Dan dalam masa 3 hari lepas saya entry, price berjaya naik sebanyak lebih daripada 100%. Okay. So dekat video ni saya akan ajar satu persatu macam mana cara kita nak entry ataupun kita nak study counter ni. Alright. So let's go. Alright. So kita replay dulu sampai sebelum saya entry dekat area sini. Ini kita buang lah. Okay. So, first kali kita kena tahu dia punya trend. Okay. Uptrend ke downtrend? Bullish ke bearish? So, kalau kita kecilkan chart, okay, nak tengok dia punya trend, mesti kita kena kaji bigger view lah. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, price masa IPO tu dia bullish, dekat sini dia buat distribution, dan berlaku bearish momentum lah. Okay. Sampailah sini, even dia punya IPO punya price pun telah berjaya dipecahkan. So, memang dia punya trend sangat strong bearish. So kat sini berlaku lower low, lower high, lower low. Kat sini ada berlaku signal perubahan trend. Okay, change of character. Chop ni dalam SMC kita bagi sebagai change of character. Maksudnya character bearish ada possibility untuk berubah menjadi bullish. Tapi lepas tu dia pecah balik ke bawah. Okay, so maksudnya trend ni masih lagi bearish lah. Dan dia punya major lower high sekarang ialah dekat 625. Okay, 0.625. Dan major lower low dekat 0.035. So ni dia punya trading range dia. Okay. So untuk perubahan trend yang seterusnya dia perlu pecahkan atas daripada 625. Okay. So itu kita punya study kita based on bigger view. Okay. So kita tahu dia ialah bearish. Dan dia punya major resistance dekat sini, major support dekat sini. So sekarang apa yang berlaku dekat price? Baru-baru ni ada satu news yang mana satu bullish news yang berjaya memecahkan minor resistance dekat sini. Okay, so kita tahu dia punya counter ni momentum dia strong. Alright. So ada dua possibility lah. Kadang-kadang ada counter ni lepas news, esoknya terus jatuh balik. Okay. Cuma counter ni kita nampak ada berlaku momentum ke atas and then dia sideway. Okay. So dalam SMC, kita punya cara nak entry simple. Kita tunggu ada structure high low high low high ni. Kita tunggu dia break minus support baru kita cari entry. Okay. Biasanya price akan break minus support baru terbang. Kalau nak turun, price akan break minor resistance baru dia junam ke bawah. Okay. Sebab apa? Sebab kat situ kita tahu ramai trader dia akan masuk dekat area sini. Kat sini lah. Ramai trader akan masuk kat sini sebab apa? Dia nampak sini support. Okay. Tapi hakikatnya first support tu ialah fake support. Price akan pecah dulu support ni baru dia terbang ke atas. Okay. Price akan makan dulu kat loss ramai retailer baru terbang. So dalam SMC kita punya setup simple. So bila kita tengok dekat daily punya time frame, tak ada kita punya structure tu. So kita kena buka dekat lower time frame. Okay. So bila kita buka dekat 1 hour, tengok dia punya kenaikan ni momentum macam ni. Tak ada pun minor support. Kita buka lagi dekat lower time frame lagi, 30 minit. So 30 minit, kat sini tak valid lah. Okay. Dia bukan satu valid pullback. And then 15 minit kita tengok. Okay. Kat sini very clear. Naik, turun. Dia naik, and then ada berlaku satu minor penurunan kat sini. Kita nampak candle ni, and then next candle ni dia turun dulu baru dia terbang ke atas. So ni dia punya minor support. Okay. Ramai akan tak ada dekat bawah ni. Okay. Tapi hakikatnya kita kena tengok setiap candle. Dalam SMC, each candle memainkan peranan. Okay. So first support ni kita bagi sebagai fake support ataupun minor support. Yang mana price perlu pecahkan dulu baru dia akan terbang. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita nampak bila price turun, kenapa berlaku rebound? Okay, nampak satu, dua, okay, ada rebound. Sebab apa? Sebab ramai akan entry dekat area sini. Dekat area bawah ni lah. Okay. So, padahal inilah fake support. Tapi ramai akan entry dekat sini. Price akan buat macam acah-acah support lah. Kadang ada yang nampak sini double bottom. Okay. Kadang nampak macam inverse head and shoulder macam ni kan. Okay. Siapa yang trade pakai chart pattern. Tapi kita pakai totally price action dan candlestick. Kita akan tahu. Dekat sini memang dia punya fake support. Okay. So kita cari entry lepas dia pecahkan support ni. Okay. Baru kita cari entry. So kalau kita tengok dekat sini, ada satu minor, ada satu order block ataupun demand zone. Kita boleh tanda dekat area sini. Okay.
Ni kita punya demand zone, iaitu zone support kita lah. Price masuk dalam ni ada tendensi untuk dia naik ke atas. Okay. So kalau kita tengok lepas tu apa yang berlaku, nampak tak? Price berjaya pecahkan dia punya minor support. Okay. So siapa yang masuk dekat atas ni confirm dah kena cut loss lah, sebab dia dah pecah bawah. Lepas tu price rebound balik ke atas. Okay. So ni sangat-sangat selalu berlaku. Untuk siapa yang rajin boleh study lah. Okay. Price action macam ni. Dia masuk dalam order block kita. Alright. So apa yang kita nak buat? First kita tanda dulu, okay, resistor dia dekat sini. Kita dah tahu dah, ini ialah resistor dekat M15. Okay, and then dia dah pecahkan dia punya minor support. So kita dah tanda kita punya order block ataupun demand zone dekat sini. And then kita tengok price action. Kita nak tunggu ada confirmation candle. Okay. Macam nak tahu ada confirmation candle? First kita kena tanda kita punya last selling candle kat sini. Okay. So walaupun nama dia last selling candle, jual, tapi kita kena tengok candle mana yang buat harga paling bawah. Compare antara candle bearish dan candle bullish ni. Kita nampak candle bullish ni, walaupun dia bullish, tapi harga dia paling bawah. So, ini kita punya last selling candle. Bukan yang ni. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, next candle tak berjaya close atas. Dia hanya bagi echo. And then the next candle, barulah berlakunya confirmation candle. Sebab apa confirmation? Sebab dia berjaya close atas daripada selling candle 2 ni. Right? So, kita punya zone kita nak tanda kat mana? Kita tanda daripada sini sampai bawah. Okay. Ini kita punya zone untuk kita entry. Kalau price pecahkan zone ni, maksudnya kita punya setup ni dah tak valid lah. Setup ni dah fail. Kalau dia hanya bagi echo and then naik balik, so masih lagi valid. Okay. So, trading plan kita simple. Based on M15, kita boleh pakai M15 punya trading plan. So, entry kita dekat sini. So, cut loss kita dekat bawah daripada zone. Terpulang ambil 1 bit boleh, 2 bit pun boleh. TP kita minimum dekat previous resistance. Okay. Sebab kita trade pakai M15. Pakai resistance dekat M15. So, untuk entry, kita ada zone ni kan. Tak semestinya kita entry dekat harga atas sekali. Kita boleh entry bawah sikit, entry bawah lagi. Ataupun paling bawah pun boleh. Kalau kita betul-betul nak cut loss kecil kan, boleh. Tapi kadang-kadang price tak masuk pun bawah ni. Dia ambil atas sekali, dia terbang. Kadang dia ambil nombor 2, kadang ambil nombor 3. Okay. Biasanya kalau saya, zone kecil macam ni, saya akan entry dekat atas sekali lah. Ataupun saya queue separuh atas, separuh tengah. Macam tu. Tapi kalau zone dia besar, saya akan bahagikan saya punya modal lah. Okay. So, ini TP1. Based on M15. And then, mana lagi kita punya next TP? Kita boleh buka dekat daily tadi. Kita tengok. Daily punya resistance. Okay. Kita tahu dah. Dekat daily tadi, kita dah kaji. Dia masih lagi bearish. Okay. Resistance terbesar dekat 625. So, ini kita punya target paling jauh. Kita boleh target lah kat 625 ni. Okay. And then, lepas tu kita kena cari. Dekat dalam range ni, kat mana dia punya supply zone ataupun bearish order block. Ataupun zone resistance dia lah senang cerita. Okay. So, kita besarkan sikit chart dia. Okay. So, kita cari atas daripada level tadi, kita dapat. Okay, kat sini ada satu. Price turun, naik, turun. Okay. So, kita boleh label kat sini sebagai kita punya supply zone. Ini satu. And then, naik, tengok atas lagi. Sini ada, okay, nampak. Price turun, naik, turun. So, sini nombor 2. Ni kat mana level kita boleh target untuk berlaku rejection ataupun kita boleh take profit lah dekat sini. Okay. And then nombor 3, okay, kita tengok atas ni dah tak ada dah order block ataupun supply zone yang masih lagi fresh. Okay, yang belum disentuh. Fresh ni maksudnya dia tak pernah disentuh sebelum ni. Kalau tengok, tak pernah disentuh. Okay. And then kita tengok zone ni, kalau kita tengok ke kiri, dia satu zone yang signifikan ataupun level yang signifikan. Dulu berlaku resistance, dia pecahkan. And then sekarang jadi support. Okay, and then dia pecah ke bawah pula. So, maksud ini ialah level-level SBR lah. Okay. Level SBR. So, zone ni significant. And then nombor 2 kat sini. Kalau kita extend, kita boleh nampak resistance kat sini. Okay. Sini pun ada resistance ataupun support. Alright. Alright. So, ni pun level yang significant. Okay. And then satu lagi, kita boleh tanda kat mana? Kita boleh tanda level-level yang berlakunya rejection. Macam kat sini satu. Ni dia punya minor high. Okay. Ni major resistance ataupun major lower high. Sini minor. Satu. Nak ambil sini boleh. Nak ambil sini pun boleh. Tapi saya tak suka yang kecil-kecil ni. Saya suka ambil yang obvious. Macam ni. 1. 2. Okay. 1, 2. Ni kita boleh ambil sebagai kita punya level resistance. Okay. So, bila kita entry tadi. Kalau kita nak target TP jauh. Kalau kita tak nak TP minimum kat sini. Kita boleh ambil TP ikut daily punya time frame. Okay. Dekat SBR. Dekat satu swap zone kat sini ataupun dekat resistance kat sini. Ultimately kita target dekat 625. Okay. And then dekat level 470 ni tadi. Okay.
Cuba kalau kita kecilkan chart, kita akan nampak something. Itu kelebihan siapa yang suka kaji chart dengan view yang besar, dia akan nampak. Okay, dekat sini, kita nampak harga IPO dia. Support IPO dia, kita nampak kat sini. Okay. Nampak tak ada selari dengan apa. Ni ada satu resistance. Okay, resistance dan selari dengan kita punya zone, kita punya level 470 tadi. Dekat sini. So, ini pun satu level yang signifikan lah. Level 470 ni satu level yang signifikan sebab dia selari dengan dia punya support yang dulu. Okay. So, ni satu level yang penting. So, dekat level-level tu lah yang kita kena alert. Ataupun kita boleh decide untuk take profit. Okay. So, kita buka balik dekat M15. Kita punya entry tadi. Okay. So, lepas dah queue, ni setup ni berlaku hari Jumaat. Okay. Hari Jumaat pagi tu memang saya set alert dekat 20 sen. Dia pecah 20 sen ni masuk dekat phone saya lah. Okay, alert. So, saya monitor lah counter ni. And then saya tunggu confirmation dekat M15. So, lepas dah berlaku confirmation pagi tu, terus saya queue. And then, lepas tu petang tu match kot. Petang ke tengah hari saya tengok. Okay, tengah hari dia masuk. And then, hari Jumaat tu dia sideway. Lepas tu, counter tutup. Hari Selasa dia buka. Selasa terus terbang. Alhamdulillah. Okay, Selasa terbang. And then berjaya sampai ke TP1 based on 15 minit. Okay. And then closing dia kalau kita tengok dekat daily. Closing dia kuat lah kat sini. Nampak? Strong bull candle. Okay. Memang solid Morobozu. And then berjaya close atas daripada resistance. Kalau dia just bagi echo close dalam, itu kena hati-hati sikit. Tapi sebabkan daily berjaya close atas, so saya hold je lah masa tu. Right? And then the next candle gap up hari Rabu. Okay. And then kita tengok kat sini berjaya memecahkan first zone kita dekat SBR tadi. Okay. Kalau kita tengok dekat lower time frame, kita akan nampak rejection. Ni M5. Okay. Pagi tu dia terbang, tapi berlaku rejection. Kenapa berlaku rejection? Sebab zone ni, kalau kita tengok dalam daily tadi, masih lagi fresh. Tak pernah disentuh. So, biasanya zone yang ni akan berlaku rejection. Tapi selagi tak ada sell signal, selagi tu kita boleh hold lah. Okay. And then, apa yang berlaku lepas tu? Dalam daily tadi, dia berjaya pecahkan zone yang bawah sampai ke zone yang atas. Okay. Kenapa berlaku rejection? Sebab masih lagi fresh. Kita dah tanda dah sebelum ni. Okay. And then, zone ni pun zone yang signifikan juga. Sebab dulu pernah berlaku resistance dan support. Okay. And then, hari yang ketiga, nampak price sentuh dekat kita punya minor resistance 470, tapi dia buat apa? Dia buat fake out. Fake out ni maksudnya dia bagi echo tak berjaya close atas resistance. Kalau dia berjaya close atas, maksudnya itu satu solid candle and satu solid signal yang mana price ada potensi untuk naik lagi. Okay. And then the next candle kita tengok masa closing hari Jumaat, dia buat bearish engulfing. Okay. So maksudnya kat sini dah ada satu sell signal lah. Okay. So tak ada masalah pun kalau kita nak take profit dekat mana-mana level-level yang kita dah tanda tadi. Cumanya kita kena alert lah. Kalau dah ada sell signal, nak keluar dulu boleh. Ataupun nak simpan 20-30% boleh. Okay. Kalau kita macam kita target price boleh sampai dekat major lower high 625 ataupun next minor resistance 565. Boleh ikut trading plan masing-masing. Okay. Tapi macam saya dah sampai level lebih daripada 100% dalam masa 3 hari. Kita tengok kat sini. Nanti kita dekat 205. 134% dalam 3 hari. Okay. And then dah penutup di 223. So bagi saya cukup lah. Untuk saya dah TP counter ni. Kalau naik lagi tak apa. Rezeki orang lain. Tapi kalau dah pecahkan 625, saya akan cari entry lagi untuk reversal. Okay. So macam tu cara nak entry counter-counter momentum. Okay. Ingat counter momentum cari dekat lower time frame. Pecah minus support baru cari entry. Okay. Jangan nak terburu-buru nak FOMO nampak ada respect support yang atas. Macam tadi kita nampak kan dekat M15. Very clear. Tapi ni dia punya maybe minus support dia. Siapa yang tak pandai baca candle, maybe susah nak nampak lah. Tapi kita nampak kat sini. Price memang respect. 1 kali, 2 kali. Okay. Siapa yang masuk kat sini memang akan terkena dengan candle ni. Tapi kita trade pakai SMC kita dah tahu dah. Pecah je support ni baru kita cari entry. Okay. Barulah trade kita ni high probability untuk dia naik ke atas. Okay, so itu saja untuk perkongsian saya untuk video kali ini. So, siapa yang berminat nak belajar setup ataupun teknik SMC, okay, boleh join kelas SMC Rasangan Trader yang kedua. Okay. Ni lebih kurang dalam tinggal 7-8 hari lagi untuk daftar. Okay. Closing pendaftaran pada 5 hari bulan 1 iaitu pada hari Jumaat. Sebab saya punya kelas ialah pada hari Sabtu minggu hadapan. Pada 6 hari bulan. Okay, boleh tengok video dan juga poster dalam saya punya channel. Okay. So, untuk promotion, kita ada promotion end year.
end year sale, iaitu sebanyak 10% kalau anda daftar 2 orang dan ke atas. Okay? So tinggal 4-5 hari je lagi. Kelas kita sepanjang Januari, dan juga kalau siapa yang rasa tak sempat nak join, tak ada masalah. Bila-bila pun boleh join kita punya kelas, tapi promotion ni hanya untuk waktu-waktu yang tertentu sajalah. Okay? Dan juga kita punya kelas ni live. Okay? Maksudnya kita akan ajar secara live dekat online. Tapi kalau siapa yang masuk lambat akan dapat recording. Okay? Tapi kita akan buat revision kelas kita sebulan minimum sekali, insyaAllah. Okay? So itu saja untuk video kali ini. Saya harap manfaat untuk semua. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.